Assalamualaikum, bersama saya di dalam kursus GMB 5243 Workshop Management. Okey, untuk kali ini, video kali ini akan membincangkan tentang chapter yang keempat. Okey, in chapter yang keempat, we will talking about the process flow, di mana it start with the workshop production methods, assembly types, 4P management model for workshop, and what happened on the workshop. Okay, so here is the slides which is discuss about the shop floor production method, which is kaedah pengeluaran di dalam production flow lah. Okay, kita kata kaedah pengeluaran yang berlaku di production. Okay, okay, now we go for the depending to the kita kata number ataupun quantity of the product yang dihasilkan lah sebenarnya. Mostly is depending, kalau dalam slide terdahulu ataupun dalam video terdahulu kita membincangkan bahawa bila mana kita nak design ataupun kita nak setting for the shop floor layout ni, kita ada 3 perkara yang kita akan refer, iaitu satu is dari segi dia punya quantity, yang kedua dari segi dia punya proses, yang ketiga dari segi dia punya machinery. Okay, so quantity kat sini dia menggambarkan betapa besarnya effect of the quantity produk yang kita nak hasilkan, yang memberikan kita kata implikasi kepada kita kata dia punya kaedah pengeluaran lah, di mana kuantiti pengeluaran memberi implikasi kepada kaedah pengeluaran. Okey, so kita ada kaedah yang pertama disebut sebagai repetitif. Repetitif ni maksudnya kita keluarkan secara berulang-ulang. Okey, kita keluarkan secara berulang-ulang. Jadi sebab obviously kalau repetitif ni bermaksud produk itu adalah produk yang highly demand. Maksudnya market memang sentiasa ada permintaan daripada market, daripada pasaran, daripada consumer. Okay, so kalau kita tengok kat sini, untuk repetitif ni also known as a mass production, pengeluaran secara banyak. Okay, and kalau kita tengok dari segi number of the number, maksudnya bilangan bilangan produk yang dikeluarkan tu banyak, sangat banyak, large number of product over length of time, maksudnya sentiasa banyak. And also satu benda yang sama adalah produk-produk yang sama, tak berubah-ubah, dia akan keluarkan produk yang sama all over the time, okay, macam itu. Okay, so if look at dari segi dia punya kita kata sequencer dia pun telah ditetapkan terlebih dahulu. Maksudnya ada tak possibility kita boleh change the sequence? I mean that what we call it, change the start? No, it's not. We are not given kita kata chances untuk simply change the start because of dia akan mengganggu kepada penghasilan produk tersebut lah. Dia akan mengganggu banyak benda lah. Okay, so all the series of process yang telah ditetapkan in order untuk menghasilkan those product telah pun ditentukan, dan we need to obey those step exactly. Tak boleh tukar-tukar, kena ikut juga. Kalau kata-kata okay, kita akan masak selama 30 minit, so dia akan masak 30 minit tak boleh lebih, tak boleh kurang, macam gitu. Okay, dari segi dia punya routing I mean that route dia, routing dia kan, routing dia maksudnya dari segi dia punya perjalanan pergerakan produk itu linear and simple. Maksudnya linear itu maksudnya dia masuk, dia keluar tu, dia bukanlah something like masuk lepas tu dia boleh patah-patah balik kepada workstation sebelumnya, tak macam gitu. Linear and simple. And then kemudiannya cost production itu dinilai berdasarkan kepada kita kata time spend, time atau kita kata masa yang diperuntukkan untuk
menghasilkan those produk. Sebab kalau kita tengok awal-awal tadi dekat atas ni, predefined sequence yang telah ditetapkan, lepas tu syarat dia kena obey, that kena follow exactly, tidak ada sebarang perubahan, even harta kecil pun boleh dilaksanakan. Routing dia pun simple and linear, fast forward je, tak ada pula boleh nak hold and then boleh kita apa kata patah balik ke, repeat ke, no, dia one way kita kata one way lah, one way moving forward punya. So kalau ada sekalipun masalah yang berlaku adalah disebabkan oleh kita kata mesin yang rosak, equipment yang rosak. Yang tu mungkin akan mengganggu dari segi dia punya akan melambatkan atau kita kata memanjangkan proses pembuatan dia. Kalau semua berjalan lancar, bermaksud produk tersebut dapat dihasilkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lah. Macam itu. Example kalau kat sini kita tengok manufacture of soap, maksudnya sabun buku, kalau dari segi makanan tu banyak makanan lah contohnya seperti gula, tepung, minyak masak, minuman, semua tu adalah dibuat atau kita kata dihasilkan menggunakan kaedah repetitif. Susah untuk kita laksanakan proses perubahan, sebab perubahan akan melibatkan kita kata major decision lah, bukannya crucial decision and major, bukan hanya melibatkan minor decision ya. Itu dari segi yang pertama, kaedah pengeluaran secara repetitif. Manakala kaedah yang kedua pula disebut sebagai discrete. Discrete di kalangan specialized. Specialized ni maksudnya specifically design ataupun specifically manufactured on the demand, bergantung kepada permintaan. So depends on the demand lah. Maksudnya berapa banyak kita keluarkan, berapa bilangan yang perlu dikeluarkan, mungkin dari segi warna, kalau macam kereta tu kan, warna apa dan semua tu bergantung kepada demand. Mungkin dari segi bilangan warna tu mungkin tak sama. Kalau ikut trend sekarang, warna putih dan juga silver itu mungkin tinggi demand dia kan. Tapi warna-warna yang selain tu mungkin kurang sedikit lah. Ada macam saya kata tadi, back to the demand. Back to the demand. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi machinery dia, mesin-mesin dia disusun mengikut operasi yang diperlukan untuk those particular produk yang dihasilkan. So workstation, kedudukan workstation, kedudukan mesin, kedudukan equipment dan sebagainya disusun berdasarkan kepada sequence of process, sequence of operation yang perlu dilaksanakan terhadap kita punya produk yang dihasilkan lah. And obviously because of depending on the demand, sebab tu dia kata production, pengeluaran dikawal oleh demand. And then the cost calculation, maksudnya cost of production, cost manufacturing cost itu dikira berdasarkan kepada semasa order diterima, calculated at the time of reception of order, daripada the point, the moment dia diterima order tu sampailah kita boleh deliver those product ataupun those kita kata order tadi kepada kita punya consumer. And then resulting product are individually identifiable and different from the process manufactured product. So sebab tu kalau kita tengok macam kereta, kita ada test drive sendiri. Maksudnya the quality of kereta itu dicek satu persatu. Sebab kalau mass tadi, kalau rosak, dia akan rosak secara berkumpulan. Maksudnya mungkin batch yang ni daripada pukul berapa, contohkan production dari pukul 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari tadi ada masalah. Sebab apa? Sebab disebabkan oleh furnace ataupun kita kata chiller problem kan, ini segi masak lah kan, ada masalah sikit. So yang tu satu group besar tu ada masalah. Kalau satu kita detect 2-3 masalah, sampling detect masalah, maksudnya kita boleh kesimpulkan bahawasanya those yang daripada batch pukul 7 sampai pukul
12 hari tadi bermasalah. Yang tu itu dari segi repetitif punya kaedah pengeluaran. Tetapi untuk discrete dia awak, no. Okay, dia simple. Macam kereta tu, mungkin kereta ni yang problem. Sebab apa? Sebab masa pemasangan bolt nak tu mungkin longgar macam itu. Ada kecacatan sikit. Ataupun semasa proses arm robot tu dia nak apa kita kata? Nak welding, sebab welding tadi something wrong dengan those robot dekat kereta tersebut. Jadi kereta yang lain ada masalah tak? Tak ada. So dia kata tadi resulting product are individually identifiable. Maksudnya satu-satu, bukannya berdasarkan kepada batch masa proses pembuatan. Macam itulah. Example smartphone, komputer. Sebab mungkin kadang-kadang dari segi pemasangan, kalau smartphone tu pemasangan dia punya PCB board tu problem, ataupun masa dia pasang kaki, kita panggil what we call it, microchip tu ada masalah sikit. Satu je, bukan the whole. Kalau nak kata maksudnya pengeluaran pada pukul tu, jam tu semua rosak, tak. Okay, unless kalau kata itu dari segi pemasangan. Unless kalau kata kita terima supply part daripada kita punya third party, and supply tersebut, part yang disupply oleh third party tersebut memang bermasalah. Itu mungkin melibatkan the whole lah, kena recall balik lah, panggil semula lah. Itu dari segi discrete. Sebab tu panggil discrete. Discrete ni, masa saya belajar dulu kan, my lecturer said that discrete ni maksudnya you boleh you boleh pegang part tu satu-satu. Macam gitu. Kalau macam tepung gula semua tu kita pegang by pack, 1 kg macam tu, 1 kg 2 kg macam tu kan. Kalau discrete ni maksud kalau macam smartphone tu, 1 smartphone, 2 smartphone, 3, 4, 5, macam itulah. Itu maksudnya discrete ni. Okay. Yang ketiga adalah proses. Okay, untuk proses ni kita ada batch process dan juga continuous process. So kita tengok kepada video ni, slide ni. Okay, the raw material are product which undergo different phase. Okay, dia kata dimaklumkan sini bahawa raw material tu maksudnya bahan mentah merupakan satu produk yang akan melalui beberapa fasa lah. Contoh seperti chemical, pharmaceutical, lepas tu food, beverage, etc. lah. Okay, so kita macam saya kata tadi, proses ni kita classify itu batch and continuous. Okay, kalau batch ni dia by bulk, satu kumpulan besar, satu kumpulan besar. Okay, satu kumpulan besar, satu kumpulan besar. Tapi kalau continuous ni dia tak kumpulan dah, dia lump sum tu, maksudnya dia akan proses tu akan continuously jalan je. Macam gitu Okay, so kalau by bulk ni, the limited number of item or quantity is processed at one time lah. Contoh macam, okay, satu bulk kita ada, contoh kan satu bulk tu kita ada 10,000. 10,000 dia proses dulu. Macam gitu. Okay. Lepas tu, macam ubat lah. Ubat lah. Kalau you tengok, dia tulis kat packaging tu kat batch number. Manufacturing batch number. So kita tahulah batch yang tu, maksudnya kalau kita ada masalah nanti kita akan panggil, kalau ada error dan sebagainya kita detect sebelum tu, kita dah bila benda tu dah di pasaran, suddenly ada isu, so dia akan beritahu semua yang ambil ubat ni, yang membeli ubat ni, konsum ubat ni pada batch number berapa-berapa ni, tolong stop. Dia akan cakap macam tu lah. Sebab nak kata semua salah tak, tapi mungkin semasa pemprosesan untuk batch yang tu dia ada masalah. Itu maksudnya by batch. Okay. Kalau continuous ni, minuman for example, makanan lah, makanan lebih kepada makanan, tepung, gula, semua tu, that was continuous. Maksudnya berjalan je. Okay. So kebiasaannya, kalau in this case, kita boleh save waste, banyak kita kata bahan-bahan boleh dijimatkan, energy and cost pun saving lah. Okay. Dan dia biasanya benda ni macam dia cakap memang sentiasa mendapat permintaan yang tinggi daripada customer. Okay, sebab dia merupakan needs, bukan merupakan satu kehendak, kan? Dia merupakan satu keperluan di pihak consumer. Itu tentang kaedah pengeluaran yang dilaksanakan di dalam kita punya workshop ataupun shop floor. Okay, so kita ada 3 kaedah. Daripada 3 ni, proses dibagikan kepada 2 batches dan juga continuous process. Okay, so dari segi assembly line, design lah, assembly line design lah. Yang ini biasanya standard lah, linear. Yang ini U shape,
because obviously dia bentuk U lah kan. Yang ini pula disebut sebagai modular. So kalau you nampak macam ada junction sikit kan. So modular. So now we go for the standard one. Untuk standard ni ciri-cirinya semi auto. Okay, maksudnya the maximum dia boleh pergi adalah semi auto. Which is kita ada yang ni awak nampak ni dia panggil light assembly line lah, assembly line. Di mana dari assembly line ni workers, equipment yang akan membantu pada penghasilan produk tersebut akan diletakkan, disusun properly mengikut kepada keperluan penghasilan produk tersebut lah. And kemudian yang produk pula akan bergerak daripada satu arah ke satu arah. Maksud tak ada lah U-turn kat sini, tak ada. So katakan dia masuk start here, so dia akan close start here. Maksudnya semakin dia pergi bergerak ni, dia akan produk tu akan jadi kata-kata getting better sampailah dia sempurna, dia siap sebelum kita boleh masuk dalam packaging and kemudiannya deliver to the customer. Okay, kalau untuk U-shape dia pula, okay, kita tengok U-shape ni. Okay, untuk U-shape ni dia ada curvature Actually macam nak kita nampak macam dua lah. Actually macam umpamanya standard, tapi panjang kita nak jimat ruang kita U kan dia. Macam gitulah kan. Okay, so sebab dia disebut U-shape, so ada curve lah, ada curvature kat situ, ada lengkungan kat situ Dan workers macam standard juga akan stand and machine or work on the product in manufacturing. So maksudnya worker ni akan duduk di sepanjang dia punya line ni lah. Okay, yang bagusnya yang U-shape berbanding ni adalah, you know what, kalau you duduk sini, you boleh nampak orang kat sini. So dia mendekatkan communication, tak adalah bosan sangat. Kalau awak duduk kat sini, awak hanya boleh berdekat dengan orang sebelah ni je. Okay, kalau nak cakap ke sini tak boleh sebab you tak akan jumpa dia. Okay, sebab you dekat sana, kat depan sana, orang ni dekat belakang. Macam gitulah. Tapi kalau U-shape ni, awak senang untuk communicate dengan nearby you, dengan jiran dekat ni, jiran depan, jiran tepi. At least macam cakap communication tu being better and you see what incoming. Maksudnya sebab dia dekat kan, you akan nampak. Maksudnya kalau awak kalau kita kata kita ada sepanjang ni, kata ada 10 station, kat sini 5, kat sini pun kata 5 for example, station 10 ni dia akan nampak apa yang berlaku pada station 5. Macam gitulah. So dia can see lah benda tu, macam boleh predict lah apa yang berlaku kat depan sana. So kita boleh nampak, okay, hari ni production cantik, ataupun ada masalah, ada bottleneck sikit dekat station number 5 for example lah. And then kemudian dia boleh detect lah, okay, berapa banyak kelajuan atau mana dia boleh susun dia punya dia setting dia punya movement so that nak cepat ke, nak lambat ke. So dia nampak apa yang akan bakal datang nanti kan. Okay, so and able to produce product with variable design. Okay, yang ni allowed for the kalau beberapa design tu tak ada masalah, tak ada isu pun, boleh kita hasilkan. Okay, kalau modular ni pula yang ketiga ni, modular ni line ini kita kata assembly types ini jenis agak mahal assembly ni jenis lebih mahal berbandingan yang ni standard dan juga U-shape. Why? Because of kadang-kadang okay, ada satu, okay, katakan kita ada 5 workstation over here kan, tiba-tiba dekat workstation kedua ada bottleneck. Ada bottleneck maksudnya kan produk dah sampai tapi dia nak jalan tu lambat sikit. Mungkin new staff kot, sebab staff yang asalnya bercuti ataupun emergency. So it was a replacement staff. Bila replacement staff ni kita tahulah, replacement employee ni kita tahulah bahawasanya mungkin dia sedikit kurang, kita kata kurang mahir, ataupun kita kata lack of skill sikit kan. Taklah macam yang memang permanently kat situ kan, but somehow it was support lah, dia nak kena support juga, kena jalan juga. So akan berlakunya bottleneck. Bila berlaku bottleneck tu production akan jadi kacau sikit lah. Dia akan jadi kacau sikit. Tetapi yang ini, kalau berlaku bottleneck, kita boleh what we call it, passing pada kita punya partner yang berada di line yang lain ni, supaya dia boleh reduce, distribute well, so that tidak berlakunya bottleneck kat sini. Tapi dengan syarat benda-benda ni buat benda yang sama lah, ataupun step yang sama, method yang sama. Macam itu kita tahulah method tu part tu yang paling crucial.
perlu yang lain-lain ni, katakan contoh kan, yang ni keluar, tiba kat ni nak kena buat part yang sama tapi banyak, yang kat sini dah masuk packaging dah, tak masalah kan. So dia extrakan dia punya line ni supaya ramai orang boleh buat dalam satu masa lah. Macam tu lah. Okay. End up bila siap masuk dalam packaging dah jadi mudah dah. Nah, itu pun boleh juga, tak ada masalah. Itu dari segi modular. Tapi macam kita tadi, kaedah ni bagus. Cuma mahal sikit lah. Okay, mahal sikit. Dia boleh jimat masa. Okay. And dia kata kat sini kan, working in parallel and maintain ada final assembly line, macam gitu. So beberapa line ada untuk membuatkan kerja yang sama atau yang berbeza-beza, dan at the end dia akan siap dan boleh kita pergi kepada forward lah untuk kita distribute dan sebagainya. Okey, ini adalah jenis pemasangan. Yang ni semua yang saya cerita ni adalah dari segi pemasangan. Okey, assembly. Sebab tu dia panggil assembly line. Bagaimana kita nak susun atur assembly line dalam satu shop floor production. Okey, so this one direct. Nah, SYM saya tengok tu macam gini lah. Macam gini dia buat dua line macam gini. Okey. Dari segi join, yang tadi tu assembly line, dari segi susun atur lah pergerakan perjalanan produk yang perlu melalui proses pemasangan. Yang ini adalah joining. Joining maksudnya bagaimana part-part itu disambung. Okay, saya lupa nak buka siapa ni tadi. Okay, so kalau hardware assembly ni kita akan guna fastener, mechanical fastener. Sebab hardware ni awak, kita tak boleh guna joining sebab biasanya hardware ini memerlukan services. Bila nak service tu maksudnya kita kena buka balik. Jadi bila kita nak buka balik, joining ni dia disallow for disassemble. Jadi hanya mechanical fastener such as screw bolt nut je yang allow for disassemble untuk tujuan services ataupun maintenance. Itu yang pertama lah. Itu hardware assembly. Sebab biasanya hardware ni akan ada part-part yang rosak nak kena tukar in kemudian dan sebagainya, future dan sebagainya. Itu. Yang kedua adalah allow flexibility, remove the part of chain. Yes, okay, once you decided untuk using the fastener, mechanical fastener such as bolt screw nut, so maksudnya awak memberi ruang untuk sooner kalau nanti kita nak buka, nak ada part yang rosak atau mungkin part kecil yang rosak, kita nak replace the part tu, tak ada masalah sangat. Okay, macam gitu. Okay, contoh macam motor chassis ke, biasanya otomotif, mesin-mesin kan banyak menggunakan kaedah kita kata hardware assembly ini, because it allow us untuk assemble and disassemble when necessary lah. Okay, disassemble ni maksudnya kita buka balik untuk tujuan biasanya maintenance, sama ada buat preventive maintenance ataupun breakdown maintenance dan sebagainya yang bersesuaian, yang diperlukan oleh those typical product lah. Begitu yang pertama. Okay, selain daripada hardware assembly which is mechanical fastener, kita ada welding. Welding ni maksudnya kalau kita buat rangka, for example, rangka sesuatu yang kita tahu bahawa rangka ni kita tak akan senang nak rosak, dan kemudian tidak memerlukan sebarang services ataupun sebarang maintenance yang crucial. Jadi kita memilih untuk buat welding. And welding ni dia ringan, maksudnya dia tidak akan menambah berat. Sebab kalau you pasal screw bolt nut tu, end up dia akan tambah berat. Okay, jadi maksudnya pada dasarnya katakan 10 kg, dia jadi 10 kg lebih. Sebab apa? Nak jumlahkan semua bolt nut screw tadi. For sure dia akan ada dia punya load dia kan, dah berubah dah dia punya load dia. Tapi kalau you buat assembly using the joint ni, okay, jadi tidak berlakunya penambahan terhadap berat part yang bakal dihasilkan kelak. Cuma ya, welding disallow untuk you buka semula. Okay, kalau let's say that I mean that kalau dia rosak, maksudnya something yang rosak tu memang susah lah ya nak replace dia. Maksudnya biasa kena beli barulah, macam itulah kan, because dia welding ni dia offer for permanent assembly. Maksudnya tak boleh nak berubah dah, macam itulah. Okay, contoh macam kalau pagar rumah ke kan, macam tu so maksudnya dia dah kalau maksudnya kalau rosak, highly possibility you kena tukar the whole. Okay, macam itu.
sebab dia susah nak rosak. Macam tu lah. Okey, yang ketiga, soldering assembly. Untuk soldering assembly ni mostly kita akan pakai dekat kalau ujung ni dekat mechanical, kalau dekat solder ni biasanya dekat electrical, elektronik macam itu. Okay, so dia ada material tambahan. Tapi kalau kita compare lah welding dengan solder ni, weld joint ni lebih kuat lah, jauh lebih kuat lah berbanding dengan solder ni, sebab weld joint ni melibatkan pemanasan dan juga peluburan kita kata parent part dan kebetulan bertukar menjadi satu kan. Dia contoh kata ini nak sambung, dia nak sambung, yang ni melebur each other, so dia terus ikat macam gitu. Kalau solder ni tak, solder dia just bertemu je, so macam mana dia ikat kat sini, so dia kena extra pula, macam ni contoh dia extra pula untuk leburkan tu, untuk ikat, tolong ikat kat tengah-tengah macam tu lah. Okay, biasanya dalam elektronik, jewellery macam tu. Okay, now untuk 4.3 kita ada model. Okay, I mean that bila kita nak manage satu-satu shop floor ni, so apa kita punya kriteria ataupun apa kita punya konsep pegangan, prinsip, macam itulah So kat sini kita ada 4P. P kita merujuk kepada problem, sebab kita ada P, 4P, problem, people and partner, process and philosophy. Philosophy kalau you tengok ni is kalau you tengok lah, dia adalah macam piramid macam gitulah. Sistem piramid macam gitu. So yang atas tu kecil, yang bawah tu lagi besar lah macam gitu kan. Okay, this method ataupun this principle is used in order untuk kita manage, bila cakap management kan, maksudnya menguruskan satu-satu shop floor production. Okay, kita tengok kepada yang pertama, problem solving, yang paling bawah sekali kan. Paling atas sekali. Problem solving ni is a continual parts of shop floor management. Ensure that there are no breaks in production. Sebenarnya kalian, proses ni adalah satu proses yang sama je dalam human being pun, dalam manusia pun, dia sentiasa ada masalah. Okay, dia sentiasa ada isu yang kita perlu solvekan. Okay, yang perlu diselesaikan. Okay, kalau tengok kat production pun sama juga. Okay, kalau dia stagnant, bermaksud itu bahaya kat production. Dulu saya kata kalau dia stagnant tu okay, selamat kan. No, kalau dia stagnant itu bahaya. Sebab kita tahu pengurusan dah tak ada idea ataupun tak kreatif bagaimana dia nak mempertingkatkan dia punya pengeluaran, ataupun kita nak kita kata untuk dia sustain, untuk dia keep kita kata being the competitor dalam kompetitif, maksudnya dalam bersaing dalam market ni, marketplace ni kan. Ini yang berlaku. Jadi problem by problem tu akan kita kata setiap harinya ada saja. Jadi so management kena make sure that those problem tidak akan mengganggu-gugat kepada production, no break in the production. Itu yang pertama. Okay, itu yang pertama lah. Kadang-kadang problem tu datang daripada people, problem tu datang daripada machinery, problem tu datang daripada tekanan sekeliling. Contoh macam ada lagi new technology, then you need to move to the new technology. Tu semua benda tu lah. Okay, yang kedua adalah people and partner. Okay, dalam management ni ataupun dalam pengurusan shop floor ni, pasti memang kita ada people, kita ada partner. Kita ada third party yang akan support kita sebenarnya. Siapa dia orang tu? Supplier, what we call it, apa kita kata, the people who works for business such as employees, supplier, partners. Okay, dan kalau management tak jaga staff, okay, employees, itu effect kepada productivity. Okay, dan kemudiannya dia effect once productivity out, bermaksud the quality of product industry pun akan jadi out juga. So you dah jeopardize kat situ. Okay, itu yang pertama. Kalau tak jaga supplier juga, dia akan menyusahkan kita, sebab siapa nak supply bahan-bahan tu. Okay, and then kemudian ada third party dari segi marketing, dari segi macam mana kita hubungan dengan orang-orang industri yang lain. So semua itu merupakan satu benda yang perlu dijaga,
in order untuk memastikan you keep growth, atau kita kata sentiasa hidup dalam kita punya dalam pasaran, dan menyebabkan you punya business keep moving forward lah, macam gitu kan. Okay, itu yang kedua, people and partner. Yang ketiga adalah proses. Okay, concern to improve processes by reducing machine downtime, removing waste, increasing the overall productivity at the workshop through efficient processing practice. Kalau kata maksudnya dalam kat sini adalah dia enhance kita to be creative in order untuk kita looking for the better solution, and kemudiannya improve dari segi kita punya pengeluaran semasa. Okay, kalau macam ni contoh, kalau selama ni satu cycle ambil masa 30 minit to be complete. Okay, so by certain improvement you manage untuk menghasilkan dalam tempoh 15 minit. So you dah save banyak kat situ, walaupun you kata 15 minit je, apa beza? Banyak beza dari segi dia punya energy, dari segi dia punya labor, dari segi dia punya jumlah pengeluaran yang bakal dilaksanakan. So maksudnya pengeluaran akan jadi bertambah lah. Kalau maksudnya dalam 30 minit you dapat dua lah. You dapat dua kali cycle. Sebab tadi 30 minit satu asalnya, tapi bila by the improvement, proses improvement tu you dapat 2 kali. Bila dapat 2 kali maksudnya dia double you punya productivity lah. Macam tu kan. Okay, itu dari segi yang ketiga. Dan yang keempat adalah filosofi. Okay, dalam filosofi ni dia kata pertain to the long term thinking such as mission to contribute to the growth of employees, organisation and economy. Okay, kalau nanti kan you are going to the industry kan, biasalah kan, nanti bila mana kita dah kerja, you keep nak trying dekat new company, others company, untuk looking for the best for you lah. Okay, satisfaction in the kita kata you punya pekerjaan. Okay, tapi bear in mind that antara hak you yang tidak boleh dinafikan adalah you kena cari mana-mana company yang ada menyediakan perkembangan kerjaya staff. Okay, maksudnya company ni dia kata okay, contohnya plan dia after 5 years biasanya staff ini akan dapat naik pangkat ke, akan dipromote untuk jadi macam ni. Maksudnya ada peluang untuk kalian improve dalam those particular area. Okay, so and then kemudiannya mungkin being some part of the management itself setelah 10 years for example, yang tu semua penting ya, walaupun awak kata macam takkan company nak fikir sampai tahap tu, nampak macam remeh kan, tapi tak, sebenarnya betul, sebab yang itu akan menyebabkan employees ataupun staff akan loyal. Okay, loyal. And bila dia loyal, don't stay, bagusnya adalah management ataupun company kan, dia tak perlu struggling nak train new ataupun recruit new staff, because of staff yang dah ada ni pun dah kata-kata dah mahir dah mahir. Kalau kita tak jaga, staff sentiasa bertukar, company akan berhadapan dengan satu situasi sentiasa kena ajar orang baru, yang tidak akan menyebabkan gangguan kepada kita punya production. Macam itulah itu dari segi filosofi. So ini adalah 4P management model yang perlu kita apply dalam kita nak manage satu-satu shop floor. Okay, so actually apa yang berlaku dekat shop floor ni? Apa yang berlaku pada production ni sebenarnya secara general mungkin ada slightly different antara satu industri kepada satu industri yang lain, tetapi yang saya nak share ini dalam video kali ini membincangkan generally this is things to be happen semasa di dalam production. Okay, at first dia kata a single work order or batches of work order are created. Okay, maksudnya akan ada order.
Okay, kalau tak ada order, dah kenapa nak buat kan? Biasanya mesti akan ada order. Maksudnya kita hanya akan buat benda tu bila kita tahu ada permintaan. Okay, jadi bila ada permintaan, ni tim lain yang ambil ni permintaan ni bukan production floor ni. Okay, bila dah ada permintaan by the orang kata management, and then management akan release those order tu pada shop floor. Okay, so shop floor, I mean that production floor akan decide material yang perlu digunakan. Jadi diisulah material yang diperlukan untuk menghasilkan those order. Okay, and then kemudiannya what happen is purchasing, purchase punya department akan membuat pembelian ke atas material-material yang diperlukan lah, kalau kita out of stock lah, kalau kita tak ada bahan tu dekat dalam kita punya stock. Dan benda ini berlaku before, pre production, bukannya semasa production tu terus, tak. Maksudnya kalau maksudnya orang production floor tu sekarang dia tengah buat order lain lah ni. Maksudnya bukan order yang ni lagi ni, tak masuk dekat order yang ni, tapi dia dah bergerak dah dalam production floor. Dah ada orang-orang yang dah kena buat pre production. Okay, so bila dah buat purchasing, kita recordkan, all the purchasing must be recorded, because itulah yang akan digunakan untuk kita kira kita punya keuntungan dan sebagainya lah. Okay, and kemudiannya kita akan setting untuk jadual bagi labor lah. Okay, so labor working hours ni recorded ni maksudnya kita akan setting lah jadual. Lepas tu termasuklah subkontraktor yang terlibat kan. Ada tak subkon yang lain yang diperlukan untuk tujuan penghasilan produk tersebut. And then kemudian leave, kalau let's say that kalau katalah pekerja-pekerja ni tengah jalan ni kan, pekerja ni ada yang short, I mean that because of tak sihat ke, cuti kecemasan ataupun cuti tahun, berapa banyak replacement yang diperlukan, macam itu kan. And then soft and hard copies of report are generated for management review. Semua itu direkodkan. Dan akhirnya apabila semua dah selesai, order dah siap semua, dah jalan, dah pasal semua dah siap, and then baru kita complete jobs close. Maksudnya tutup order tersebut, because of dah siap dah, kita dah manage those order. Ini yang berlaku dalam kita punya production floor. Okay, biasanya macam gitu. Awak kadang-kadang yang first ni awak tak berapa nampak sangat, sebab beritahu tahu-tahu je, okey kita akan buat part lain bermula besok. Macam gitu kan. Tapi hakikatnya dia dah bergerak-gerak mengambil jabatan-jabatan yang ada ataupun section-section yang ada dalam production floor. Okay, so I think that's all for this video untuk chapter yang keempat. Happy listening. So see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.